kekayaan, kegemilangan dan kuasa. Raja Lanun, Gold Roger, mempunyai segala-galanya di dunia ini. Kata-kata akhirnya sebelum kematiannya membuatkan ramai orang keluar untuk mengharungi lautan. Scene menunjukkan Gold Roger di atas sebuah pentas yang menunggu masa untuk dijatuhkan hukuman bunuh sambil disaksikan oleh ramai orang yang ada di kota itu. Dengan muka yang tersenyum, beliau berkata, "Harta kepunyaanku akan kuberikan, tapi carilah. Aku telah mengumpul semua yang ada di dunia ini dan menyimpan di tempat itu." Belum sempat menghabiskan kata-katanya, beliau telah dihukum bunuh. Semua orang yang menyaksikan hukuman itu bersorak menandakan bermulanya zaman yang dikatakan zaman kegemilangan Lanun. Bersama-sama mencari harta di lautan. One Piece. Cover page pertama yang bertajuk Romance Down menggambarkan watak utama iaitu Monkey D. Luffy dan krunya Nami bersama kru Lanun Shanks yang sedang meraihkan harta karun yang mereka dapat. Scene beralih ke sebuah perkampungan yang mempunyai pelabuhan kecil dan perkampungan ini dinamakan Kampung Fuchsia. Sejak setahun yang lalu, sebuah kapal Lanun telah berlabuh di situ. Terlihat bendera Lanun berkibar ditiup angin timur. Bendera itu ialah bendera Lanun kumpulan Shanks. Kita diperkenalkan dengan watak utama dalam cerita One Piece ini iaitu Monkey D. Luffy yang ketika itu berusia 7 tahun. Luffy berdiri di sebuah tempat tinggi yang ada di atas kapal Lanun itu dan mengumumkan kesungguhannya untuk join kru Lanun Shanks. Semua yang melihat gelagat Luffy, terutamanya kru Shanks, ketawa dengan kuat. Luffy mengatakan yang dia tidak bergurau dan dia menunjukkan sebilah pisau sambil mengatakan yang dia akan tunjukkan kesungguhannya untuk join kru Lanun Shanks. Tetapi perbuatannya langsung tidak dihiraukan mereka dan menganggap Luffy tidak berani mencederakan dirinya. Dengan rasa yang sangat tercabar, Luffy menghalakan mata pisau itu ke bawah mata kirinya dan menusuk dirinya sendiri. Semua orang sangat terkejut dan memarahi Luffy dengan aksi gilanya itu. Disebabkan aksi gilanya, kru Shanks meraihkan kegilaan Luffy dan kegemilangan kumpulan Lanun mereka itu di sebuah bar yang bernama Party's Bar. Dalam parti yang mereka raikan, mereka meminum minuman sake dan bermabuk-mabukkan. Di situ, Luffy memberitahu Shanks atau nama julukannya Akagami Shanks atau bahasa Melayunya Shanks si rambut merah, yang dia tidak rasa sakit walau sedikit pun dengan luka yang dia perolehi sendiri. Shanks yang suka menganjing Luffy dengan mengatakan Luffy tidak pandai berenang dan bagaimana untuk menjadi Lanun, kerana menjadi seorang Lanun mesti pandai berenang. Shanks terus memberi 1001 alasan kepada Luffy supaya Luffy berputus asa untuk memujuk Shanks untuk membawanya dalam pelayaran Shanks menjadi Lanun. Dalam usaha Luffy memujuk Shanks, Luffy memberitahu penumbuknya sekuat pistol dan dia telah banyak berlatih untuk menjadi Lanun. Tiba-tiba kru Shanks menari-nari di belakang Luffy dalam keadaan mabuk sambil mengatakan menjadi seorang Lanun akan mendapatkan kepuasan dan kebebasan yang maksimal. Shanks menegurnya supaya tidak mempengaruhi Luffy dengan hal-hal yang seronok sahaja. Salah seorang dari mereka berkata, apa salahnya jika kita membawa Luffy dalam penggembaraan kita? Shanks setuju, tetapi salah seorang dari mereka perlu keluar dalam kru Lanunnya. Mereka dengan cara tiba-tiba terus berpusing ke tempat mereka balik dan mengatakan perbincangan selesai. Luffy terasa dirinya dipermainkan. Luffy terus memujuk Shanks, tetapi Shanks dengan sifat yang kuat menganjing terus menganjing Luffy. Luffy pergi ke suatu sudut merenung nasibnya. Makna taknya, dia dah lukakan wajahnya semata-mata nak join kru Shanks tetapi tidak berbaloi. Tiba-tiba Luffy dipanggil oleh seseorang dan menerangkan kenapa Shanks tidak mahu membawa Luffy dalam pelayarannya. Kerana setiap keseronokan dalam menjadi Lanun ada banyak bahaya dan terpaksa dihadapi. Kata-kata itu merupakan dari seorang wise Captain Shanks iaitu Ben Beckman. Luffy yang masih kebudakan tidak memahami apa yang diterangkan oleh Ben Beckman kerana melihat Shanks happy saja menjadi Lanun. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemilik Party's Bar iaitu Makino. Makino ni seorang gadis yang sangat jelita dan lemah lembut tutur katanya.
Dia bertanya kepada Luffy, Luffy nak makan apa-apa ke? Luffy menjawab ya dan menyuruh Makino mencatat bil harta karunnya. Dia menjelaskan kepada Shanks bahawa bila dia menjadi lanun dan menjumpai harta karun, dia akan menjelaskan semua bil yang dicatat sebagai bil harta karun. Makino yang dengar perbualan itu berkata, okey, aku tunggu, sambil ketawa. Luffy terus mengajukan soalan kepada Shanks. Shanks, berapa lama lagi kau akan berada di sini? Shanks sedang makan memberitahu yang dia sudah setahun menjadi perkampungan ini sebagai persinggahan. Aku akan berlayar 2 atau 3 kali lagi dan aku akan meninggalkan tempat ini untuk berlayar ke utara. Dalam keseronokan Luffy berborak dengan Shanks, tiba-tiba pintu kedai itu ditendang sehingga tercabut dan patah. Semua orang terdiam melihat situasi tersebut. Lelaki yang menendang pintu itu berkata, adakah kalian semua lanun? Pertama kali aku melihat sekumpulan lanun. Rupa kalian sangatlah hodoh. Semua kru Shanks terdiam mendengar kata-kata kesat itu. Lelaki itu terus ke sebelah Shanks yang berada di kaunter di mana Makino berdiri. Terlihat juga Luffy sedang memakan sebiji buah sebagai pencuci mulut. Lelaki itu memperkenalkan dirinya bahawa mereka merupakan sekumpulan perompak dan dia merupakan ketua perompak itu yang bernama Higuma. Tujuan mereka datang ke kedai ini bukan untuk merompak tetapi ingin membeli 10 botol air untuk diminum. Makino meminta maaf bahawa air di kedainya baru sahaja habis. Higuma melihat di sekelilingnya dan berkata, aku melihat sekumpulan lanun sedang menikmati minuman. Makino menjawab itu sahaja air yang tinggal di kedainya. Lantas Shanks berada di sebelahnya memohon maaf kerana telah menghabiskan air di kedai itu dan menghulurkan sebotol minuman yang masih belum dibuka kepada Higuma. Higuma menoleh wajahnya ke Shanks dan dengan tiba-tiba Higuma menumbuk botol air itu sehingga pecah. Semua orang tergamam melihat situasi mereka kecuali kucu-kucu Higuma yang mempertawakan Shanks. Higuma dengan keadaan marah memberitahu bahawa dia tidak meminum bekas lanun. Shanks langsung tidak menghiraukan Higuma. Shanks cuba untuk mengutip kaca yang pecah tadi. Higuma dengan riaknya memberitahu yang dia adalah penjenayah yang dikehendaki pihak berkuasa sambil menunjukkan poster buruannya yang bernilai 8 juta beri. Dia mengatakan lagi yang dia sudah membunuh 56 orang. Dia menambah lagi bahawa lautan dan daratan ini sangatlah berbeza. Shanks yang dalam keadaan mengutip kaca yang pecah meminta Makino membawakan kain untuk dilap. Belum sempat Makino membawakan kain ke Shanks, kedengaran bunyi detuman yang kuat. Rupanya detuman itu dibuat oleh Higuma yang menghayunkan pedangnya untuk menjatuhkan pinggan-pinggan yang ada di atas meja. Nampaknya kau suka mencuci. Dengan cara ini, kau akan lebih gembira untuk mencuci. Kata-kata dari Higuma kepada Shanks. Kumpulan Higuma terus keluar dari kedai itu sambil mengatakan, lanun pengecut. Selepas Higuma keluar, Makino terus ke arah Shanks untuk memastikan Shanks tidak cedera. Shanks tersenyum dan diikuti gelak ketawa dari krunya yang memecah sunyi di kedai itu. Luffy menjerit, memalukan! Dan bertanya kepada Shanks dengan nada yang marah, kenapa kau tak belasah mereka balik? Kau mesti berani walaupun mereka ramai. Kau bukan lelaki sebab kau masih ketawa walaupun dibuli macam tu. Dan kau juga bukan seorang lanun. Shanks cuba menenangkan Luffy. Kenapa perlu marah jika hanya sekadar air yang tumpah? Aku tak nak berjumpa dengan orang penakut macam kau lagi, kata Luffy dengan marah sambil hendak pergi dari situ. Shanks memegang tangan Luffy dengan kuat supaya Luffy tidak pergi meninggalkan tempat itu. Alangkah terkejutnya. Tangan yang dipegang Shanks itu memanjang seperti getah. Semua orang yang menyaksikan tangan Luffy menjangkakan Luffy telah memakan buah Gomu-Gomu no Mi yang mereka dapat ketika menawan kapal musuh. Luffy dengan selambanya berkata yang dia telah memakan buah yang mereka simpan di dalam sebuah peti dan mengatakan buah itu tak sedap langsung. Shanks dengan nada yang marah memberitahu Luffy yang buah itu ialah buah Gomu-Gomu no atau dikenali sebagai devil fruit jenis getah dan merupakan harta lautan yang paling bernilai.
Tegas Sheng lagi, siapa yang memakan buah gomu-gomu itu akan mendapat kelebihan seperti manusia getah. Tetapi pemakannya akan disumpah tidak boleh berenang untuk selama-lamanya. Luffy yang terkejut dengan penjelasan Sheng itu menjerit dengan kuatnya. Scene kemudian beralih di mana Luffy hendak ke kedai ikan untuk membeli ikan dengan muka yang tersenyum. Penjual ikan itu membeli Luffy kerana tahu impian Luffy untuk ikut Sheng berlayar, tetapi Luffy tidak pandai berenang. Luffy dengan selamba menunjukkan kekuatan yang baru dia miliki hasil dari buah gomu-gomu no itu. Luffy nampak gembira dengan kelebihan yang dia dapat. Ketua kampung datang dan memasuk campur perbualan mereka dengan mengatakan, apa kebaikan yang kau dapat selepas badan kau menjadi getah? Semua orang yang di sekeliling kau memandang kau sesuatu yang kelakar. Aku tak nak kau menjadi lanun dan berkawan dengan lanun itu walaupun mereka dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara. Luffy menutup telinganya menandakan yang dia tak nak dengar langsung bebelan ketua kampung itu. Scene kemudiannya berada di Patis Bar milik Makino. Dalam kedai itu hanya Luffy dan Makino sahaja sambil berborak. Mereka semua dah keluar belayar, mungkin mengambil masa 2 atau 3 hari lagi untuk pulang. Kau mesti sunyi kan Luffy? Kata Makino. Taklah, aku masih belum selesai lagi dengan penyangak-penyangak gunung yang datang hari tu. Aku akan buat mereka meminta maaf jika aku jumpa mereka lagi. Aku terlalu pandang tinggi pada Sheng dan krunya, tetapi mereka tak melawan langsung ketika dilakukan seperti kuli. Kata Luffy dengan hampa. Ya ke? Pada pandanganku, orang yang betul-betul berani dan kuat adalah orang yang tahu ketawa walaupun dibuli orang. Kata Makino sambil tersenyum manis. Kau tak faham. Kadang-kadang seseorang lelaki itu perlu bertindak. Kata Luffy sambil memasukkan mulutnya ke dalam cawan untuk mengambil ketulan ais. Ya ke? Aku memang tak faham. Kata Makino sambil ketawa sinis. Dalam mereka tengah rancak berborak, datang sosok yang masuk ke kedai itu sambil berkata, maaf mengganggu. Rupa-rupanya dia adalah sekumpulan perompak gunung yang Luffy tenanti-nantikan. Mereka duduk di meja dan memesan air dengan nada yang tinggi. Scene terus beralih di rumah ketua kampung. Makino datang dengan keadaan cemas memberitahu ketua kampung yang Luffy sudah ditangkap oleh sekumpulan perompak gunung. Scene beralih lagi di hadapan Patis Bar di mana Luffy sedang dibelasah oleh sekumpulan perompak. Penduduk kampung tidak mampu menolong Luffy kerana takut dibunuh oleh mereka dan menyatakan Luffy lah penyebab kemarahan perompak itu. Luffy cuba melawan dengan berharap mereka meminta maaf dengan perbuatan mereka terhadap Sheng. Higuma sangat teruja dengan keupayaan Luffy sebagai manusia getah dan ingin menjualnya di sirkus untuk memperolehi keuntungan. Dalam pertarungan Luffy dan Higuma, Luffy akhirnya tewas dengan cara dipijak kepalanya oleh Higuma. Walaupun tapak kaki Higuma berada di muka Luffy, Luffy tetap menjerit menyuruh Higuma memohon maaf. Ketua kampung dan Makino sampai di tempat itu. Ketua kampung bersujud memohon maaf bagi pihak Luffy dan menawarkan bayaran duit jika mereka mahu untuk lepaskan Luffy. Higuma langsung tidak pedulikan tawaran itu dan mengubah fikiran untuk membunuh Luffy. Tiba-tiba di belakang Makino dan ketua kampung ada sosok tubuh orang yang memakai topi jerami bersuara, patutlah di pelabuhan tadi tak ada orang. Rupanya semua orang berkumpul di sini. Rupanya dia adalah Akagami no Sheng. Sheng dengan tenang memeli Luffy. Kau pernah cakap yang penumbuk kau tu sekuat pistol. Diamlah, kata Luffy dengan marah. Oh, Lanun penakut rupanya. Kau masih di sini. Lebih baik kau pergi sebelum aku tembak kepala kau, kata Higuma dengan riak. Sheng melangkah mendekati Higuma yang sedang menapak muka Luffy. Tiba-tiba salah seorang perompak itu menghalakan pistol bersebelahan kepala Sheng dan mengugut Sheng untuk menembak Sheng jika meneruskan langkahnya. Sheng mengatakan yang pistol ini bukan alat untuk menakut-nakutkan orang. Bang! Sedas tembakan tepat di kepala perompak yang menghalakan pistol ke Sheng tadi. Rupanya yang menembak itu ialah salah seorang dari kru Sheng. Semua orang terperanjat dengan aksi pembunuhan yang secara tiba-tiba itu.
perempuan itu mengatakan perbuatan mereka sangat keji. Ben Batman bersuara, "Kau fikir kami ahli syurga? Jangan berguraulah." Shen pun bermadah pujangga di hadapan Higuma. "Kalian sedang menghadapi sekumpulan lanun. Walaupun wajahku disimbah dengan air ataupun makanan, bahkan diludah sekalipun, aku tidak akan marah pada kalian. Tetapi jika kalian menyakiti temanku, tak kiralah apa alasan yang kau berikan, aku tetap tidak akan dapat memaafkan kalian." Bila Sheng habis je kata, Higuma menyuruh geng dia menyeremu Sheng.